Assalamualaikum murid-murid, apa khabar hari ini? Bertemu kembali kita dalam kelas Pendidikan Islam tahun 1. Untuk hari ini, kita akan belajar dalam bidang ibadah yang bertajuk istinja. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan kelas, Ustazah harap murid-murid telah bersedia dengan buku teks Pendidikan Islam tahun 1. Murid-murid sila buka buku teks muka surat 92 dan 93. Dalam muka surat tersebut, kita akan mempelajari tentang maksud istinja, hukum beristinja, alat untuk beristinja dan juga cara-cara beristinja. Baiklah murid-murid, Ustazah akan terangkan satu persatu dan Ustazah harap murid-murid boleh bersama-sama Ustazah hingga ke akhir pelajaran. Apakah maksud istinja? Istinja bermaksud perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda kesat atau kedua-duanya sekali. Istinja bermaksud satu perbuatan. Apakah perbuatannya? Perbuatan menghilangkan najis. Najis yang keluar dari kubul dan dubur. Kubul bermaksud bahagian sulit di hadapan dan dubur bermaksud bahagian sulit yang di belakang. Dengan menggunakan air atau benda kesat atau kedua-duanya sekali. Hukum beristinja. Hukum beristinja adalah wajib. Hukum beristinja adalah wajib kepada setiap Muslim. Baiklah murid-murid, adakah murid-murid tahu apakah alat beristinja? Alat untuk beristinja terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah air mutlak. Murid-murid masih ingat apakah itu air mutlak? Ya, air mutlak ini terdapat 7 jenis iaitu air mata air, air embun, air perigi, air salji, air laut, air hujan dan juga air sungai.
ketujuh-tujuh air ini boleh digunakan untuk beristinja, iaitu menghilangkan najis dari kubur dan dubur. Bahagian yang kedua, apabila kita tidak menemui air ataupun ketiadaan air di kawasan berdekatan dengan kita, kita boleh menggunakan benda-benda kesat. Apakah contoh benda-benda kesat? Baiklah murid-murid, benda kesat yang boleh digunakan adalah seperti tisu ataupun kulit kayu ataupun daun kering ataupun kain ataupun batu ataupun kertas. Alat-alat ini boleh digunakan untuk beristinja sekiranya tiada air. Bagaimana cara untuk beristinja? Cara untuk beristinja terdapat 3 cara. Baiklah murid-murid, cara yang pertama adalah menggunakan air. Sebenarnya menggunakan air ini adalah perkara yang biasa kita amalkan dalam kehidupan seharian. Ustazah pasti semua kita biasa menggunakan air untuk beristinja. Caranya adalah menggunakan tangan kiri ketika beristinja dan kemudian bersihkan kubul dan dubur menggunakan air mutlak. Diingatkan sekali lagi, hendaklah menggunakan tangan kiri ketika membersihkan kubul dan dubur yang menggunakan air mutlak. Cara yang kedua adalah sekiranya ketiadaan air, kita boleh menggunakan benda kesat. Benda kesat yang kita pelajari tadi, cara menggunakannya adalah sapu kubul dan dubur sebanyak 3 kali sapuan dengan menggunakan benda kesat yang bersih dan kering pada setiap sapuan. Okey. Perkara asas yang perlu kita tahu bagaimana menggunakan benda kesat ini, kita akan menyapu kubul dan dubur kita sebanyak 3 kali. Setiap sapuan tersebut hendaklah menggunakan benda kesat yang bersih dan kering. Cara ketiga untuk beristinja adalah menggunakan benda kesat dan air. Kita boleh beristinja menggunakan kedua-dua alat tadi. Caranya adalah dengan sapu kubul dan dubur dengan menggunakan benda kesat terlebih dahulu diikuti dengan air. Apabila kita hendak menggunakan benda kesat dan air, perkara pertama yang kita lakukan adalah menggunakan benda kesat untuk menyapu kubur dan dubur. Kemudian barulah kita sapu dengan menggunakan air. Baiklah murid-murid, kita telah pun selesai belajar berkenaan dengan istinja. Sebelum kita menamatkan pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita menguji minda kita berkenaan dengan topik yang kita telah pelajari. Soalan yang pertama, apakah maksud istinja? Ya, murid-murid, maksud istinja adalah perbuatan menghilangkan najis
yang keluar dari kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda kesat atau kedua-duanya sekali. Soalan kedua. Apakah hukum beristinja? Betul, hukumnya adalah wajib. Soalan ketiga. Apakah alat beristinja selain air? Terdapat dua jenis alat beristinja, air dan juga benda-benda kesat. Soalan keempat. Bagaimanakah cara beristinja menggunakan air? Ustazah pasti murid-murid tahu cara beristinja menggunakan air kerana perkara ini adalah amalan kita dalam kehidupan seharian. Cara beristinja menggunakan air adalah menggunakan tangan kiri ketika beristinja dan bersihkan kubul dan dubur dengan air mutlak. Seterusnya, soalan kelima. Bagaimanakah cara beristinja menggunakan benda kesat? Caranya mudah saja murid-murid, iaitu sapu kubul dan dubur sebanyak 3 kali sapuan dengan menggunakan benda kesat yang bersih dan kering pada setiap sapuan. Soalan yang terakhir. Bagaimanakah cara beristinja menggunakan benda kesat dan air? Bagaimana caranya murid-murid? Caranya adalah sapu kubul dan dubur dengan menggunakan benda kesat terlebih dahulu diikuti dengan air. Syabas murid-murid kerana telah memahami apakah itu istinja. Baiklah murid-murid, kita akan berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang di bahagian kedua untuk tajuk istinja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.